daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, dan sebab pasal apa Nabi sebut hadis ni. Sebab setiap hadis ada sebab dia. Macam Quran lah. Setiap ayat yang turun ada sebab nuzul, ada sebab dia turun. Begitu juga dengan hadis Nabi. Setiap perkara yang Nabi sebut ada asbab, dia panggil wurudul hadis. Sebab kenapa Nabi sebut begitu. Sebab itu di samping kita melihat hadis, kita juga kena melihat kenapa hadis Nabi berkata sedemikian. Adalah sebab-sebab dia. Dia panggil asbab wurud al-hadis. Baik. Jadi secara kesimpulannya, kita nak pergi hadis yang kedua ni. Kalau duduk hadis nombor 1 je, sampai bila nak berganjak. Jadi nak pergi hadis nombor 2, Ustaz ulang kajilah sikit sebanyak pasal hadis nombor 1. Jadi Ustaz dah sebut dah pasal Sayyidina Umar, periwayat hadis itu, dan Ustaz pun nak sebut sikit sebanyak secara kesimpulannya hadis nombor 1 ni pasal dia penting. Itulah hadis yang berkaitan dengan niat. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa sampai akhir. Hadis ni tuan-tuan dia cuma berkisah tentang 2 perkara sahaja. Pertama ialah niat. Ni ringkasan lah. Pertama ialah niat, kedua ialah hijrah. Nampak? Niat dia berkait dengan niat dalam ibadah. Kita semayang ada niat, kita puasa ada niat, haji ada niat, zakat ada niat. Ibadah-ibadah tu saya dah sebut dulu, semua ada niat. Pasal Nabi sebut innamal amalu binniyat. Pasal apa kita nak kena niat dalam ibadah ni? Sebab untuk membezakan antara adat dan ibadat. Mandi umpamanya tuan-tuan, kita pun mandi juga. Maka dengan sebab apa bila kita nak mandi wajib kita kena niat? Sebab ada kalanya kita mandi biasa, kan? Maka nak kena niat. Dan niat tu pula kadang-kadang kita buat amalan tu fardu, kadang-kadang kita buat amalan tu sunat. Jadi nak perlu ada kepada niat. Ulama sepakat tuan-tuan, semua ibadah, terutama yang khusus-khusus begini yang sudah ada ketetapan dalam syarak ni, sembahyang, puasa, zakat, haji, wudu, mandi dan lain-lain, semua kena ada niat. Hak mana hak ada niat lah. Hak tak ada tak apa. Nak zikir tak payah niat, nak sedekah tak payah niat. Nampak? Kena niat. Untuk nak membezakan antara ibadah sesama ibadah dan nak membezakan antara ibadah dengan adat. Ulama sepakat niat mesti, cuma mereka berbeza di manakah niat itu berada. Kata Imam Ibn Hubairah, ittafaqal ulama anna niyyah syartun fi sihhatil ibadah walakin ikhtalafu fi mawadhi'iha. Ulama sepakat tuan-tuan, niat ibadah mesti kena niat, cuma mereka tak sepakat di mana niat itu. Sebahagian kata bila nak semayang, niatnya dalam semayang ketika takbiratul ihram, tak boleh terlepas, tak boleh sebelum, betul-betul dalam takbir. Kita lah yang bermazhab Syafi'i. Nampak? Tuan-tuan niat semayang sebelum takbir tak dikira. Ataupun niat selepas takbir Allahu Akbar, bukan zuhur ni. Tak dikira. Dia kena betul-betul ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Masa Allah tu niat. Aku semayang zuhur fardu. Tak. Ada kita punya niat tu. Dan tak semestinya kita baca ngati aku semayang fardu zuhur nanti. Tak semestinya begitu. Mana bila kita angkat takbir tu, kita tahu yang kita tengah semayang zuhur fardu. Nampak? Okey ya? Ada setengah ulama tuan-tuan sebelum semayang boleh niat. Tuan-tuan berjalan nak mari ke surau masjid dah boleh niat dah. Aku semayang kerana Allah. Kan? Boleh niat dah. Al-Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi niat sebelum solat. Boleh. Tuan-tuan ambil wuduk kat belakang kan? Boleh niat dah. Daripada rumah mari menghala ke masjid, boleh niat dah. Aku semayang kerana Allah Taala. Mari Allahu Akbar. Tak payah niat dalam takbir. Cuma syarat dia bila mari daripada rumah tu terus ke masjid lah. Kalau mari daripada rumah berhenti kedai kopi, tak boleh. Kena niat balik. Nak mari masjid niat dah aku semayang kerana Allah Taala. Tengah-tengah jalan kan, lalu ke kedai nasi kukuh tu pula, alamak lapar pula aku. Mak lambat lagi ni makan dulu kan. Mari-mari tak niat dah. Tak boleh. Pasal apa? Pasal kita dah buat benda lain pada solat. Kena terjadi dunia, kena niat balik. Nampak? Jadi berbeza-beza keadaan dan juga pandangan ulama ni dari sudut di mana niat. Tapi confirm niat tu wajib. Cuma di mana dia perlu berada. Ulama tak sepakatlah pasal tidak ada nas yang sahih dalam perkara ini. Masing-masing ijtihad. Bagi pandangan mengikut kebijaksanaan mereka. Nampak? Contoh macam kunut umpamanya. Kunut tuan-tuan ulama sepakat dia sunnah.
Tapi di manakah kunut itu? Kita kata dalam sembahyang subuh setiap hari. Abu Hanifah kata tak, dalam sembahyang witir setiap hari. Kunut sunat berlaku, tapi di manakah kunut itu berada? Kita kata dalam sembahyang witir, sembahyang subuh. Tengah ulama kata tak, bukan sembahyang subuh, sembahyang witir. Kita witir kunut ni bulan Ramadan malam yang ke-16 aja. Tapi tengah ulama setiap malam dia kata kena witir, sebab witir sepatutnya duduk dalam kunut. Dan masing-masing ada riwayat masing-masing yang mereka berpegang dengannya. Nampak? Jadi tak ada masalah lah. Itu satu sudut niat. Kita tahu belakang dah. Fiqh belajar belakang dah. Dah, pasal semayang belakang daripada dulu semayang. Maka tahulah kita pasal niat. Satu sudut lagi niat ialah ikhlas. Dia ada dua ni niat ni. Satu niat ibadah.